disebut dalam kitab Asy-Syifa. Maksud ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka para ulama, sebahagian ulama mengatakan, mensyarahkan ayat ini, Allahumma salli ala Muhammad, rahmat ada tiga. Yang pertama, rahmat adalah perhiasan Nabi yang disebut rahmat. Rahmat maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya diri Allah hiasi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Yang kedua bermaksud rahmat adalah segala sifat dan peribadi Nabi Muhammad adalah rahmat. Yang ketiga bermaksud siapa yang mewarisi, siapa yang mengambil sifat dan peribadi Nabi Muhammad, maka di dirinya ada rahmat. Dia juga disebut rahmatan lil alamin. Tetapi rahmat ini diambil daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT Muhammad ini pewarisan, ini warisan yang sangat mulia, yang sangat agung. Kalau kita ni jadi raja, kalau ayah kita raja, kita jadi raja muda, nanti akan naik di raja juga, diwaris. Tapi Perdana Menteri taklah jadi ada undi dalam demokrasi ya. Maksudnya kalau mudah nak faham, ayah kita orang berharta, orang kaya, dia meninggal dunia nanti arwah kita akan dapat mewarisi harta dia. Dia punya harta dia dengan duit dia, tanah-tanah yang dia miliki. Jadi harta faraid dan sebagainya. Harta dipanggil apa? Pusaka, warisan. Tetapi ingatlah bahawasanya menjadi waris-waris kepada anbiya, menjadi waris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih agung dan mulia, lebih bernilai dari harta. Maka di antara warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Rahmat yang telah Allah SWT turunkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Rahmat itu adalah akhlak. Rahmat itu adalah peribadi mulia yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mula mereka di zaman jahiliyah tidak ada sifat-sifat yang mulia dalam diri dan hati mereka, tidak ada rahmat, tidak ada rahmat. Maka dengan mereka duduk dengan Nabi Muhammad, bersuhbah dengan Nabi Muhammad, mereka qudwah pada Nabi Muhammad, mereka duduk ditarbiyah oleh Nabi Muhammad, maka mengalirlah rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad pada mereka para sahabat. Akhirnya mereka membawa rahmat itu, akhlak, ilmu, peribadi, kecantikan, keindahan Allah SWT Muhammad, sifat. Maka mereka menebarkan pula kepada generasi seterusnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehinggalah para awliya, para salihin, para ulama, para guru di zaman kita semua. Maka di zaman ini cara cepat untuk kita mengubah hati kita, cara cepat untuk kita bersihkan hati kita, dan cara cepat untuk kita mendapatkan sifat-sifat Nabi Muhammad adalah dengan kita menghadirkan majlis, kita hadirkan diri kita dalam majlis seperti ini. Karena dengan husnuzan kita, guru ini yang hadir ini, mereka membawa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa rahmat yang telah disambung generasi demi generasi yang datangnya daripada zaman Nabi Muhammad sampai hari ini para guru kita yang mereka ada sanad daripada guru para awliya, para salihin sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sanad ilmu, tapi sanad sifat mulia, sanad akhlak, sanad berkat, sanad ruh, sanad tarbiyah. Maka majlis ini majlis yang akan menyampaikan kita ke maqam, ke akhlak-akhlak al-karimah dengan cepat. Kerana apa? Dengan guru yang hadir, dengan sanad mereka. Yang kedua, dengan kita membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicarakan tentang Nabi Muhammad akan menurunkan rahmat. Dengan rahmat itulah akan mengubah semua sifat kita. Bahkan sifat yang diubah, sifat yang bau masuk dalam hati kita, sifat-sifat Nabi Muhammad, itulah rahmat Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT Muhammad, orang masuk syurga ini bukan dengan amalan, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah SWT. Maka yang paling dekat dengan rahmat, yang paling utama rahmat adalah akhlak yang mulia. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala selepas meninggal dunia, orang mimpi. Imam Ghazali orang soleh mimpi Allah Muhammad. Orang tanya, wahai Imam, apa yang jadi pada engkau di alam barzakh? Imam Ghazali, alhamdulillah, Allah ampunkan aku, Allah rahmati aku, Allah ridha pada aku, Allah terima. Kata orang ni, adakah disebabkan karangan engkau? Karangan itu memang dah besar, Masya Allah. Kata Imam Ghazali, bukan disebabkan karangan, disebabkan ada satu kisah. Satu hari itu aku tengah karang kitab, tiba-tiba ada seekor lalat menghinggap dekat dakwat, kat botol dakwat tu, nak minum mungkin air dakwat tu apa semua. Aku tak ganggu dia kerana apa? Aku takut mengganggu rezeki dia. Selepas dia terbang, barulah Imam Ghazali sambung untuk tulis kitab. Sebab itu Allah merahmati, meridai Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maksud akhlak, sifat rahmah, sifat belas, sifat kasih sayang. Ada satu kisah, seorang ahli maksiat, Allah SWT Muhammad, disebut dia perempuan buat maksiat yang tak elok lah, dia panggil pelacur dan sebagainya, di zaman Bani Israel. Tapi disebabkan dia melihat anjing yang haus, dahaga,
Allah Sayyidina Muhammad, dia bagi minum anjing itu, masuk syurga dia kerana sifat akhlak belas kasihan, itulah rahmat Allah SWT. Tetapi beza dengan orang yang tidak ada akhlak, orang yang tidak ada sifat yang baik, jauh dari rahmat Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, seorang perempuan beribadat pada malam hari, siang hari puasa di zaman Bani Israel, hiya finnar, di dalam neraka, masuk neraka dia. Kenapa? Dia ada sekok kucing, dia kurung, tak bagi makan, akhirnya kucing itu mati. Dia sibuk ibadat pada Allah, kucing tak bagi makan. Allah SWT. Maka jauh daripada akhlak, daripada belas kasihan, maka jauh daripada rahmat Allah SWT, dilempar dalam neraka Allah SWT. Sebagian guru kita mensyarahkan hadis ini mengatakan, kucing yang kita sakiti dah penyebab amal kita ditolak dan masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Apatah lagi kita menyakiti insan, manusia. Kucing dengan manusia, manusia lebih mulia, insan lebih mulia, anak Adam lebih mulia. Jadi ini beratnya menyakiti orang, beratnya kita buat zalim pada orang, beratnya kita menindas orang, beratnya bila kita tidak ada akhlak yang baik, rahmat, belas kasihan, kasih sayang. Maka majlis ni 22 majlis dah untuk membawa kasih sayang. Kita buat mahabbah. Dalam majlis ni kita tak buat permusuhan. Dalam majlis ni kita tak buat kebencian. Dalam majlis ni kita tak bawa kita hentam orang ni, tidak. Itulah majlis yang lain kita boleh dapatkan. Majlis ni hanya nak bawa rahmat. Nak bawa rahmat. Bawa rahmat itulah membawa Nabi Muhammad SAW. Bawa rahmat itulah membawa akhlak al-karimah. Itu rahmat. Maka ini yang kita nak. Kita nak dengan majlis ini lahir orang yang berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW dalam majlis kita ini. Ini kepentingan liqa' mahabbah, khususnya asatizah. Tujuan kita menghimpunkan guru, ustaz-ustaz, habaib dan sebagainya adalah untuk menyatukan hati. Tidak mungkin masyarakat akan bersatu hati kalau para ulama'nya, asatizahnya tidak bersatu hati. Termasuk munsyid juga kena satu hati. Munsyid ni dakwah juga, jangan bergaduh. Tu pesan saja, tak bergaduh pun apa. Tak ada bergaduh, tak ada haluan kata. Tak mungkin tak mungkin kita punya lantunan qasidah masuk dalam hati orang kalau kita bergaduh. Dia kena mesti bersatu hati. Gaduh ni biasa. Kami pun bergaduh, ustaz-ustaz bergaduh juga. Tapi gaduh tu biasalah. Cuma kita tak putuskan satu rahim dan tetap menghormati, tetap berkasih sayang, tetap saling memperbaiki, menegur, menasihati sama kita. Jadi nak sebut apanya, tujuan liqa' mahabbah adalah untuk menyatukan juga hati para pendakwah, para da'i. Untuk apa? Menurunkan rahmat Allah kepada masyarakat ini. Kalau bersatunya para ulama, bersatunya para da'i akan menurunkan rahmat, akan mengubah masyarakat insya-Allah. Maka liqa' mahabbah bukan liqa' biasa. Mungkin orang akan kata liqa' mahabbah bukan ada apa pun, main qasidah balik. Ini perjuangan, ini perjuangan Islam. Ini perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Habib Umar, kalau Allah bagi dekat aku 1000 nyawa, semuanya aku akan keluarkan untuk dakwah, kata Habib Umar. Nyawa aku menjadi murah kerana dakwah, kata Habib Umar. Tengok mereka yang berjihad jalan Allah, nyawa mereka tak mahal dah. Bagi mereka nyawa ini, agama lebih mahal, dakwah lebih mahal, jihad lebih mahal. Kalau Allah mereka merasakan nyawa mereka mahal, tak akan berjihad jalan Allah. Bagaimana boleh mahal ni? Mati habis dah. Mana boleh mati lagi? Itu mahal nyawa dia panggil. Habib Umar kata, kalau Allah beri 1000 nyawa pada aku, 1000 roh, semua aku akan keluarkan. Dakwah sampai mati. Mati hidup balik, dakwah sampai mati. Mati hidup balik, dakwah lagi sampai mati. Untuk dakwah jalan Allah SWT, dakwah itu lebih mahal. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lebih mahal. Menghimpunkan majlis, menghimpunkan dipanggil apa, masyarakat, cerita tentang Nabi Muhammad itu mahal. Mengajak pada akhlak mahal, mengajak pada penyatuan mahal. Diri kita tidak mahal. Sakit negara kita, bahkan mati mungkin. Maka perjuangan ini mesti kita utamakan. Itu perjuangan untuk islah masyarakat insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberkati Ustaz Idrus, Ustaz Azhari dan semua para asatizah yang tak jemu-jemu, yang selalu beri masa. Para guru ni ada keluarga. Ustaz Ilmi ada keluarga, Ustaz Azhari ada keluarga, Ustaz Idrus ada keluarga, Habib Muhammad ada keluarga. Tapi kita boleh tengok perjuangan para asatizah, tinggalkan keluarga, tinggalkan kerja. Sebahagian mungkin sakit, sebahagian mungkin tak sihat, demam, sebahagian mungkin ada sakit-sakit, main juga. Sanggup dia panggil apa? Terketepikan semua aktiviti untuk datang setiap bulan. Jadi ini perjuangan hebat. Dan kita pun insya-Allah teruskan perjuangan ni. Hadir majlis. Kita akan tengok selepas ini, waktu kita nak meninggal dunia atau sebelum kita meninggal dunia, kita akan tengok besarnya anugerah Allah kepada kita semua. Dan sebab kita istiqamah menghadiri majlis ni insya-Allah.